Assalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kuat. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, tajuk kita pada malam ini Ta'liq At-Tamaim, hukum kita menggantung Tamaim, gantung tangkal. Wa min hadzal bab ta'liq at-tamaim wal wad' wa nahwiha ala i'tiqad annaha tushfa min al-marad aw taqa minhu. Wa la zala fi al-qarn al-20 man yu'allaq ala babihi hidha farsun. Wa la zala ba'd al-mudillin ila al-yawm fi kathir min bilad ad-dunya يستغلون جهل الدهماء ويكتبون لهم حجبا والتمائم. Tuan-tuan dan puan, antara perkara penting yang kita kena faham dalam isu khurafat ataupun benda yang dikira sebagai syirik, apabila seorang itu meletakkan tangkal pada tubuh badan. Pertama, untuk tubuh badan, bagi tujuan nak elak sihir sebagai contoh. Nak elak sihir ni Nabi SAW tak pakai tangkal. Pakai tangkal dibenarkan untuk kanak-kanak yang masih belum boleh membaca Al-Quran dengan baik. Macam contoh, kita orang orang lelaki atau perempuan, khususnya orang lelaki lah, kalau rasa yang kita ni mungkin ada orang nak duga sebagai contoh, kita gunakan ayat Quran sebagai pendinding. Tu Nabi SAW minta kita ini baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, Allah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 kul. Ditambah pula dengan ayat kursi. Ditambah pula dengan Al-Fatihah. Ditambah pula dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini insya-Allah boleh membantu untuk kurangkan kita diganggu atau diduga dengan sihir-sihir. Dia sihir ni banyak jenis, tuan-tuan. Ada sihir dia memang nak duga saja, dia nak test power dia. Dia nak test dia punya jadi dia try kat kedai makan, ada panggil sihir angin. Ada yang jenis sihir memang dia tuju terus. Sakit hati betul dengan Tok Imam surau, dia hantar semua. Dia hantar direct. Dia bawa lah gambar Tok Imam, tapi dia tak adalah gambar tu satu. Lepas tu dia bawa patung, ada ikat, macam-macam cara, tuan. Semua ini syirik. Tapi kalau kita yang nak elak ni, kita boleh amalkan ayat-ayat yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Itu pendinding. Saya pernah jumpa seorang, dia ni merupakan dulunya adalah pengamal sihir. Mudah cerita ni, dia ni zaman jahiliah ni, dia ni pengamal sihir, dan dia pernah buat orang sampai mati pun ada. Pernah. Dia kata, "Ustaz, saya buat, Ustaz. Saya tikam, saya simpan patung tu di bawah rumah lah, apa semua kan. Selagi orang tak jumpa benda tu, selagi itulah menderita sampai mati." Tu yang muntah keluar paku, muntah berak keluar bulu. Ada yang muntah, kita buat masa Darul Syifa tu, dia masa tepuk belakang kan. Tepuk tu, dia selain daripada keluar cebisan-cebisan kaca tu, ada yang kes tu dia tepuk tu keluar tai ke mulut. Tapi bukan tai yang lembik macam tu, tak. Dia keluar tai yang bergulung dengan bulu, rambut. Tu pun pelik juga. Dia kata, "Pak Ustaz, ada yang saya hantar." Dia kata masa zaman jahiliah, sebelum dia taubat lah. Lepas dia taubat, dia buang dia semua. Dia kata ada yang kita hantar, Ustaz, jin patah balik. Tak boleh masuk. Try lagi, tak boleh masuk. Try. Dia tu amalan mana pendinding dia kuat.
Sebab Datuk Harundin selalu pesan, kena amalkan zikir. Zikir pagi, zikir petang, zikir malam. Kan Nabi kan selalu sebut, inni astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Setiap pagi Nabi baca astaghfirullah saja 80 kali. Dan riwayat 100 kali. Tapi tuan-tuan kena ingat, ada lagi ayat-ayat lain, zikir-zikir lain, maksurat, baca. Sebab itu pendinding. Kalau nak selamat lagi, baca Quran. Ulang Quran 3 juzuk, 1 juzuk, satu hari baca. Itu pendinding. Itu satu. Kalau tak dapat dia kenakan attack pada isteri atau suami, pada orang tu, dia akan pergi orang yang paling lembut dengan dia, yang lemah. Maknanya kalau saya, dia nak hantar saya tak boleh. Dia akan pergi orang yang lemah. Siapa dia? Isteri kita. Bila dia akan attack, masa isteri kita dalam keadaan period. Dia akan attack. Sebab orang perempuan bila dia period, dia mula macam-macam kan. Tambah-tambah dia time dia dalam keadaan tak sihat. Perempuan bila dia dalam dalam pantang, kan dalam keadaan nifas. Nampak muka pelik, bila baca Quran dia bawa okey sikit. Kadang-kadang nampak budak ni macam nak bunuh dia budak tu. Dia macam dia kata moroyan kan. Kadang-kadang gangguan-gangguan luar. Itu sebabnya kita kena biarkan dia orang ini mengamalkan amalan-amalan doa-doa, zikir-zikir tertentu. Kalau kita boleh baca, tak payah pun Nabi gantung. Nabi pun tak gantung. Tapi kalau kanak-kanak yang tak boleh membaca apa-apa, gantung. Bacakan ayat Quran pada kertas ke apa benda, letakkan dalam apa? Dalam kain tu kan. Dia letak kain, gantung kat dekat. Boleh. Ada setengah orang tu lelaki yang tak faham dia, dah tua, dia berjanggut ke kan. Gantung juga. Saya kata apa benda tu? Oh, dia kata ni tangkap Ustaz, tangkap. Saya kata tak boleh ji. Ini khurafat, tak, Nabi tak benar. Dia kata Ustaz, yang bagi ni Ustaz juga. Tak kira lah Ustaz tak Ustaz. Tapi yang penting dia ada amalan yang tak baik. Saya kata baik Haji buang. Dia buang. Dia kata boleh buka Ustaz. Nak buat apa ni? Saya kata tengok saya. Saya pun buka benang dia. Ui, dia punya takut. Jangan buka Ustaz, bahaya. Saya kata kenapa? Takut jin dia keluar. Allah, jin tak duduk dalam tu. Dia kadang-kadang benda khurafat banyak ni. Saya pun sabut-sabut nak tunjuk kat dia apa yang ada dalam. Bila buka tuan-tuan, alif bata. Alif bata. Lepas tu ada ya, jagalah dia. Dah jadi macam apa, saya pun tak faham. Alif bata, lepas tu jagalah dia. Bawah tu kan, ya, jagalah dia. Saya kata, ini je. Jin gelak je lah. Jangan kita terlalu percaya. Itu sebabnya kita diamalkan baca. Kita urdu. Tapi budak tak. Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, gantung kat budak tu. So syaitan lari. Iblis kalau nak dekat budak tu nangis-nangis kan, dia tak boleh. Dia nak baca tak boleh budak. So kita letak budak tu lagi, insya-Allah. Tapi bila budak tu dah boleh baca Quran, tak boleh pakai dia. Haram dah pakai itu, tuan-tuan. Itu untuk apa? Untuk tubuh. Pendinding tubuh. Yang kedua, dia gunakan. Orang Arab selalu guna, orang Melayu jarang. Orang Arab dia akan letakkan gantung petangkal pada kereta dia. Tak nak bagi aksiden. Tuan-tuan perasan tak kalau pergi Mekah, Mekah tak ada. Kalau pergi Jordan, Syria, Lebanon, Palestin, Mesir, tuan-tuan tengok kereta belakang dia ada gantung macam kasut budak kat belakang. Dekat exhaust tu nampak kasut budak macam tu. Saya pun boleh ingatkan itu macam hiasan kereta. Rupanya itu tangkal tak nak bagi kereta ini dilanggar oleh orang lain. Tapi tuan-tuan, semua kereta yang ada tu kemek semua. Saya duduk Arab lama, tuan-tuan tahu sangat lah. Semua kemek. Sebab apa? Sebab itu semua khurafat. Mana ada kereta? Baru ni ada orang hantar gambar kan, mungkin lawak. Tapi sebenarnya benda tu pun benda pelik lah. Baru beli kereta Honda Civic, semua orang keliling baca Yasin. Air tu mandikan kereta tu dengan air Yasin. Dah, pelik tu tuan-tuan. Kereta pun pening. Apa yang kau buat sebenarnya? Kereta pun kalau bercakap. Dia nak jaga kereta elok ni, apa dia tuan-tuan? Bawa dengan cermat. Itulah. Ikut undang-undang negara. Tu selamat. Kalau nak kena tu dugaan ujian Allah Ta'ala. Sebab kita kena banyakkan zikir dalam kereta tu. Bacalah zikir-zikir apa semua. Baik. Ada juga yang tuan-tuan puan yang menulis.
Wa yaktubuna lahum hajaban wa tamaim, ada yang menulis di atas pintu-pintu rumah. Itu pun juga khurafat. Contoh, dia tak nak bagi syaitan masuk, dia akan tulis kat atas tu. Adalah ayat-ayat dia tulis. Itu semua khurafat. Tak perlu pun kita tulis atas tu. Tak tulis silap, wallahu alam. Apatah lagi, kalau untuk budak tak apa. Budak kita tulis ayat yang dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ramai kalau kita jumpa, saya duduk banyak sebab saya suka buka benda tu. Benda tu bahaya juga buka, tapi saya nak tengok apa benda yang orang tulis. Ada yang tulis alif bata macam saya sebutkan tadi. Ada yang tulis alif lam mim terbalik. Mim lam alif terbalik. Tapi alif lam mim. Ada yang tulis betul alif lam mim, yasin, qaf, nun, semua yang kepala-kepala ayat dia letak. Saya tak faham apa benda. Jadi semua tak perlulah kita buat benda-benda yang bukan-bukan. Nabi juga sebut tadawu fa innal ladzi khalaqad dawa. Nak apa-apa pun berubatlah. Jangan cepat sangat percaya bahawa itu adalah sihir dan seumpamanya. Sebab Allah dah turunkan penyakit, dia akan turunkan ubat. Ini tak sakit sikit, saya rasa ada orang buat. Kak, pergi cek dulu doktor. Boleh pergi hospital, ada orang kawan dia kata, ustaz saya sakit, saya tak sakit dia. Doktor nak buat MRI. Tapi tengok apa yang doktor cakap, rasa macam tak ada penyakit, dia sakit. Cuba cek dulu sampai habis. Saya kata tunggu sampai habis baru kita kata ada orang hantar lah, apalah ni. Cepat sangat orang hantar. Itu yang akhir-akhir tengok-tengok lah, tu kanser lah, macam-macam. Baik, tuan-tuan dan puan. Dalam satu hadis Nabi kata, man allaqa faqad asyrak. Seorang sahabat dia letakkan tamimah. Tamimah ni tangkal lah. Bila letak tangkal, Nabi kata, man allaqa faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan sesuatu perkara untuk tujuan-tujuan tertentu, maka dia tersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, man allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Sesiapa saja yang menggantungkan sesuatu pada diri dia untuk apa? Untuk jaga diri. Ini sekarang time pressure. Mak bapak bawa pensel, suruh Tok Bomo doa kan. Pelik juga tu. Suruh anak belajar, hantar tuition daripada luar hantar. Bawa pen. Untuk apa pen tu? Biar kita bila dia tulis tu, dia senang tulis. Dah, kau beli pen yang elok sikit lah. Kenapa sampai peringkat khurafat pelik-pelik sangat? Pen, tuan-tuan tak payah. Ada yang kata bawa pen, kalau tertinggal tu tak boleh jawab budak dia. Tak, jangan. Ini type pressure. Kalau setakat nak suruh doa, doa pada budak itu, bukan pada pen. Baru ni saya cakap ni sebab ada orang buat datang tahun. Kan SPM ni kan, mak bapak datang, dia suruh doakan anak dia. Saya pun doa, alhamdulillah. Lepas tu mak dia pun buka kain, ada kain dia balut, buka pen 3B apa? Pensel 3 2B pensel 2B banyak itu. Saya kata untuk apa ni? Ustaz, doakan pensel. Anak saya akan bawa ni, insya-Allah nak bawa pensel. Saya kata tak payah doa-doa atas ni. Kau doakan anak ni biar dia ni boleh menjawab dengan baik. Itu yang penting. Macam mana tak faham saya. Itu pun kadang-kadang dia nak buat benda-benda pelik. Kalau bawa pergi bomo lagi lah. Saya kata doakan anak biar dia dapat yang terbaik. Dan budak ni pula belajar betul-betul. Bukan main mak pergi bomo sana bomo sini, anak tidur terus. SPM semua E. Wa man allaqa wadi'a fala awda'a Allahu lahu. Sesiapa yang meletakkan suatu pula, Allah tidak akan sempurnakan apa yang dia inginkan. Itu pun satu benda yang kita kena ambil perhatian. Seterusnya tuan-tuan, hukum at-tatayyur. At-tatayyur atau at-tasha'um bi ba'd al-ashya' min amkinatin wa azmiyatin wa ashkhas wa ghairi zalik min al-awham allati rajat suquha.
ولا تزال راجحة عند كثير من الجماعات والأفراد وقديمنا. قال قوم الصالح أطيرنا بك وبمن معك. وكان فرعون وقومه إذا أصابتهم السيئة يطيرون بموسى ومن معه. وكثيرا من قال الكفار الضالون حينما ينزل بهم بلاء لدعاتهم ورسول الله إليهم إنا تطيرنا بكم. Tuan-tuan dan puan, ada satu perkara yang tuan-tuan kena ingat. Kita juga diharamkan untuk menyandarkan satu-satu musibah dengan seseorang. Tak boleh. Contoh, bila berlaku gerhana, ini disebabkan orang sekian mati. Tak boleh. Ataupun tuan-tuan nak sandarkan musibah-musibah tertentu. Bila berlakunya ribut, sekarang ni ribut kan, na'udzubillah tuan-tuan, ribut yang menakutkan. Kita duk tengok ribut, kita pun cakap kata ni semuanya disebabkan ada pembesar datang. Itu tak boleh. Tapi kalau kita nak cakap kata mungkin Allah nak uji kita atas maksiat yang kita lakukan, boleh. Tapi tak boleh direct cakap ini disebabkan pemimpin sekian punya pasal. Kita tuduh orang buat salah akibat dosa tu datang. Tak boleh. Dia kena niatkan umum untuk kita semua. Itu boleh. Disebabkan kita buat dosa, Allah uji kita dengan macam-macam ujian. Seremban, banjir ni. Semantan, banjir, main. Sekarang ni banjir tak tentu tempat, tuan-tuan. Menakutkan. Banjir pula sampai kereta tak bergerak langsung. Allah Rabbi. Jadi jangan kita sandarkan musibah itu kepada seseorang atau kelahiran seseorang. Zaman Nabi Musa dulu, Fir'aun kalau jadi apa-apa dia akan kata ini sebab Musa. Dia akan sandarkan musibah itu pada Musa alaihissalam. Itu juga adalah benda yang dilarang oleh Islam. Itu sebabnya wa nazama Nabi SAW at-tatayyur ma'al kahana was-sihr fi salatin wahid. Itu sebab Nabi SAW melarang kita ini bertemu dengan bomoh-bomoh yang suka menyandarkan satu musibah itu kepada seseorang. Tak boleh. Contoh, sakit, ini ada orang buat ni, jangan cepat sangat tuan-tuan. Sebab Datuk Harudin cukup pantang bila kita sandarkan pada orang ni. Ni ada orang buat. Siapa buat? Ada orang buat. Siapa? Dia akan marah. Cakap dia, ada orang hantar ke, dugaan, tak apa. Kalau kata nak sihir-sihir, dia tak bagi. Sebab kita tak tahu. Takut nanti kan orang kata, ni benci. Semalam aku gaduh dengan jiran, dia buat. Tak pasal-pasal jiran tu kena pula. Baik. Itu tatayyur. Benda yang juga dikira sebagai benda yang haram. Seterusnya tuan-tuan dan puan, harbun ala taqalid al-jahiliyah. Kita juga dilarang untuk mengikut amalan-amalan jahiliyah. Kama syanna al-Islam hamalati ala mu'taqadat al-jahiliyah wa awhamiha lima laha min khatarin ala al-aql wal khuluq was suluk. Dan kita juga seperti mana yang disebut oleh ulama, diharamkan kita mengikut orang-orang terdahulu dalam melakukan kemaksiatan, orang jahiliyah. Khususnya yang berkaitan tentang akal, akhlak dan juga cara hidup. Itu sebabnya Islam mengharamkan asabiyah, terlalu taksub. Tak boleh juga. Terlalu taksub takkan berjaya. Yang kedua, kibriya, terlalu takbur, fakhar wa tamjid. Ni lagi penting untuk kita elakkan dan belajar untuk tidak jadi macam ni. Itu penting. Daripada duk sibuk nak pergi jumpa Tok Bomo dan sebagainya. Saya tak tahu sekarang ni ada lagi ke orang jumpa Bomo? Ada lagi? Bomo ada lagi ke sekarang? Ada? Raja Bomo. Tak taubat lagi ke? Kan dah jumpa mufti wilayah tak rasa jumpa ni. Bomo Siam tak apalah sebab dia negara bukan Islam kan. Bomo Siam tu dia memang pakai sihir Indonesia, tempat-tempat yang pendalaman yang bukan Islam tu lain cerita. Ni Malaysia ni. Saya ingat ke masa saya kat Puchong. Masa tu saya 2009 gitu kot, saya baru nak start cuti PhD. Saya pergi ceramah dekat apa? Dekat Masjid Puchong tu. Bandar apa pun tak ingat nama Puchong. Terus
Tak apalah, tak ingat nama tempat. Habis dia ceramah, orang tu datang. Ada seorang datang, dia kata, "Ustaz, saya nak tanya Ustaz sikit ni. Saya tengok Ustaz ni ada potensi boleh pergi jauh," dia kata. Oh, saya kata, "Awak siapa?" "Saya ni boleh dikatakan bomoh juga." Boleh dikatakan bomoh juga. Dia cakap itu best tu. Oh, dia kata bomoh. Saya pun kata, "Oh, bomoh. Kenapa tu?" "Saya tengok Ustaz ni masa depan Ustaz cerah, gemilang. Cuma Ustaz kena ingat, Ustaz akan patah dan kalah dengan orang-orang tertentu." Oh, ya ke? Saya bukan nak bergaduh orang. Tak, dia kata Ustaz akan kalah. Jadi untuk elak Ustaz kalah, Ustaz bagi saya apa yang Ustaz minat, yang Ustaz selalu letak pada tubuh Ustaz. Saya kata, "Saya paling suka pen. Bawa main pen." Saya kata, "Tak apa pula pen saya." Dia kata, "Tak, bila saya akan bacakan mentera-mentera ini dan Ustaz jagalah pen ni sampai bila-bila." Wah, kau nak khurafatkan aku pula lah. Saya kata, ni dia panggil dallu fa'adallu. Dia sesat lagi menyesatkan. Walaupun sekarang ni bomoh pun dia dah datang masjid. Cuma dia bomoh-bomoh yang pelik-pelik ni lah. Macam dia amal-amal pelik-pelik. Tu tak digalakkan, tuan-tuan. Tu sebabnya benda-benda macam ni tak elak. Saya kata tak payahlah. Tak apa. Kalau orang tak suka, kita berserah pada Allah. Kita belajar dengan Allah Ta'ala. Jadi tak perlu pun, tuan-tuan puan. Tapi kalau sihir pemisah, tu jaga-jagalah juga. Bukan kita tak boleh tak percaya langsung, kena tahu ada. Sihir pemisah ni selalunya macam contoh, baru ni ada orang telefon saya, orang muda, "Ustaz, saya ni rasa isteri saya dah kena sihir pemisah." Masya Allah, saya kata, "Macam mana awak tahu?" Tanda dia jelas sangat. Isteri tak boleh tengok muka saya, berbincang tak nak langsung. Nombor 3, Ustaz, dia halau saya keluar rumah. Oh, dahsyat tu. Saya kata, "Apa dah jadi? Macam mana kes ni berlaku? Dulu okey tak?" "Okey Ustaz, sekarang akhir-akhir ni." "Bila berlaku?" 6 bulan dah. Uish, dahsyat. Apa yang menyebabkan mula-mula kes tu? Orang ketiga, Ustaz. Orang ketiga. Siapa? Dia? Tak, saya. Patutlah. Patutlah kena halau rumah. Saya kata, "Macam mana awak boleh kena halau rumah? Sedangkan awak ni dah 2 orang nak kahwin 10 tahun dah. Lepas tu isteri pula sekarang ni mengandung 6 bulan. Kamu pula dah 6 bulan. Macam mana ni? 6 bulan gaduh, 6 bulan boleh mengandung pula isteri tu." Dia kata, "Ustaz, dapat detect ni masa isteri saya baru nak masuk 2 bulan. Maksud tu dapat detect yang saya ni ada kekasih lagi. Kantoi. Loh, kantoi." Saya kata, "Patutlah kau kena halau." "Lepas tu macam mana kau kena halau sedangkan kau ketua rumah, ketua keluarga?" "Sebab rumah dibayar." Cis. Kalau rumah dia bayar, lepas tu kau nak cari seorang perempuan lain, aku pun halau. Macam mana ni? Gaji kau pun tak cukup, makan minum isteri tanggung, rumah isteri tanggung, motor kau pun isteri tanggung. Memang patutlah. Jadi lepas tu sekarang ni macam mana kamu kata dia kena sihir pemisah? Sebab dia tak mau tengok muka saya. Sebab kau kurang ajar. Tu sebabnya seorang bini kau tak mau tengok. Bila jumpa dia akan mengungkit. Rumah dia bayar, kereta dia bayar. Cuba sekarang ni kau bayar balik kat dia. Berapa dah dia guna? 10 tahun ni dia bayar. Ada 200,000. Kau letak sedebut 200,000, baru dia akan sayang balik ke kau. Lepas tu tinggal perempuan tu, kalau dia dah dapat kantoi, pengalaman saya, bukan saya kena, pengalaman saya selesai masalah orang. Kalau kantoi ni 2 tahun barulah luka tu dapat hilang. Betul tak? Bukan. Tak ada pengalaman. Nak try kan? Saya try semua 2 tahun, setahun setengah. Dia nampak dia perempuan, suami bercakap dengan perempuan, dia akan fobia. Tu biasalah. Ada kat Bandar Baru Bangi tu dah hampir 8 tahun isteri dia fobia. Dia okey duduk serumah, tapi tak boleh tengok. Dia stres. Dia tengok suami cakap dengan perempuan dia akan murung satu hari. Suami ni nak cakap dengan perempuan, dia tak boleh cakap depan isteri dia. Dia kena cakap kat belakang, sebab isteri dia tak pernah tangkap dia ni ada affair dengan janda. Masalah lah, kesian janda bersalah pula sekarang. Janda tak bersalah, yang salah ni lelaki, tuan-tuan kena faham. Orang perempuan, ingat, kan ada pula janda pindah, kita risau, habislah suami kita. Tak, awak jaga suami dia tu. Janda tu tak bersalah. Tengok, saya menjaga janda. Betul.
Ini tak semua janda salah, balik salah. Jadi janda pun segan nak berkawan dengan, datang surau pun segan. Kenapa tak datang surau kak? Segan Ustaz, cerita ni ialah suami tak ada kan. Dia datang ni, kan jemaah perempuan kata pula saya ni gatang suami dia. Alah tak ada kak, datang je kak. Tak boleh kak Ustaz, saya risau saya. Kena faham, janda tak bersalah, kita yang bersalah. Khusus untuk imam, paling kena berhati-hati. Dia paling rapat yang untuk imam. Imam, saya ada tanya sikit ke imam. Imam paling laku sekali kat muka bumi tuan-tuan, di atas dunia ni. Tapi sihir pemisah ni kadang-kadang dia tanpa sebab, tu boleh berlaku. Tak pernah bergaduh, tiba-tiba rasa benci. Itu sebabnya kena ada pendinding. Suami kena ada pendinding, isteri pun kena ada pendinding. Tapi pastikanlah dia tidak buat masalah. Tuan-tuan puan, antara perkara juga yang dijelaskan oleh Islam, la asabiyah fil Islam. Tidak boleh kita dalam apa-apa pun kita nak bertaksub. Taksub ni wakana awal ma sana'ahu al-Islam fi zalika anna ahal turab al-asabiyah bi kulli suwariha wa harrama 'ala al-muslimin ay yuhibbu ay yunaz'a min naz'atiha aw yad'u ilaiha. Kita ni tak boleh nak terlalu taksub. Taksub macam contoh tuan-tuan, saya risau sekarang ni tuan-tuan. Kita ni negara majmuk. Dulu saya rasa tidak ada pun kita bergantung dengan kaum-kaum lain. Saya ni masalah kaum. Saya berkawan dengan China, saya berkawan dengan India. Tadi saya bagi talk dekat UKM, budak-budak perempuan Cina bukan Islam pun, India datang selfie dengan saya. Ambil gambar. Ustaz, boleh saya ambil gambar sama Ustaz? Boleh. Tak apalah, dia free hair pun. Ramailah 5-6 orang budak Cina, ada 3 orang budak India. Tapi nak bagi tahu, dia orang boleh dengar talk Islam talk, dia boleh dengar. Tapi kalau kita duk hina, duk membezakan antara kaum ni, saya risau. Orang Cina dah mula dia taksub dengan dia punya kaum, orang Melayu dengan Melayu punya kaum, India dengan dia India punya kaum. Saya takut kita sudah tidak ada keharmonian, itu bahaya. Sedangkan kehebatan Muhammad Al-Fatih Turki, dia berjaya menghimpunkan semua kaum macam Nabi buat dekat Al-Madinah. Jadi oleh sebab itu jangan keterlaluan juga kita ni. Banyak benda yang tuan-tuan perempuan kena ambil perhatian. Saya tak nak nantikan kita ini hanya sekerat jalan saja. Contoh macam kita, saya sokong buy Muslim first. Belilah produk Muslim first, tapi yang ada sisi halal. Satu, ada sisi halal. Sebab ada produk orang Islam tapi kotor, takkan kita beli juga. Ada pula produk-produk orang Islam ni yang kita tarik dah sisi halal, confirm dah penyembelih dia tak jelas. Satu, ada pula ayam mati kerana current. Kena current, mati. Tak sempat sembelih, mati dah. Kita tarik sisi halal dia. Masa time orang bilang buy Muslim first, dia kata belilah, ini ayam saya yang confirm halal sebab yang sembelih itu Islam. Padahal kita tarik dari sisi halal dia. Nampak tak? Tuan-tuan puan, itu sebabnya orang Islam dia kena amanah dengan apa yang dia buat. Sekarang ni kita kata okey, ni barang produk ni Islam. Yang bawa shipping dia daripada kilang sampai kat kita, sampai kat dekat tu, syarikat bukan Islam. Banyak kan shipping, plastik yang dia gunakan non-muslim punya. Jadi semua tu dah jadi kalut ke kita. Jadi macam saya bidang hukum, saya susah sikit nak macam mana kita nak tentukan ni. Saya takut nanti kan berubah pula. Kalau nak ikutkan, kalau nak haramkan, nak suruh, nak wajibkan tak boleh. Tapi kita galakkan. Macam saya pun, saya beli yang orang Islam dulu. Tengok orang Islam punya, saya beli ni, bagus, ada halal, okey saya beli. Beli coklat apa, coklat yang makan dengan krim apa. Allah SWT. Dengan coklat yang makan dengan apa? Dengan roti kan. Cari yang orang Islam ni, saya beli. Cuma kelat sikit lah. Kelat pun tak apalah, yang penting orang Islam je. Nak kurang dia punya gula dia, susu dia kurang, saya beli, tak ada masalah. Yang penting orang Islam je. Nak beli mi, kita tahu Gardenia kan, dia buat mi, beli yang orang Islam punya. Saya dahulukan, tapi yang penting ada sisi halal. Yang Gardenia tu, saya memang melalui kita orang. Kita tengok, terkejut kita orang, Gardenia buat roti. Dulu buat roti, sekarang ni buat mi. Kita beli, sokong terus kita beli. So kita memang akan
dahulukan produk orang Islam. Cuma orang Islam janganlah ambil kesempatan. Nampak? Yang baru kita bulan lepas kita tarik halal kan. Keropok tu ada dekat jual kat stesen minyak. Kita kan tak nak bagi anak kita makan apa? Makan junk food. Jajan cuma tak bagi. Kita pun bagilah makan kopok yang sirah lah, apa semua, produk Bumi Putra. Ada sirih halal lah. Dah dapat sirih halal, dia nak continue je. Tuan-tuan, tarik sirih halal. Sebab masa dia orang pergi serbu tengok tu, saja nak pergi serbu, nak bagi sirih halal, dia orang pergi serbu je. Tak bagi date, kita nak datang. Memang terbaik lah dia buat. Dia pergi mengejut itu. Bila pergi mengejut, tengok keropok-keropok yang dia nak packing tu semua di atas lantai. Lantai ni pula lebih kotor daripada tandas-tandas awam yang tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, saya terkejut tuan-tuan. Timbalan mesti ada masa terkejut. Ya Allah, macam ni ke dia orang buat? Produk orang Islam. Itu sebabnya tuan-tuan. Tu tolonglah bagi tahu dekat peniaga-peniaga Islam tu, awak ni tolong jaga. Dah ada dah, awak dah atas track, on the track. Tolong jaga track tu, jangan keluar track. Faham tak? So jaga. Dah dapat sihalan, jagalah sihalan tu. Jadi jangan terlalu taksub juga kita ni. Bila terlalu taksub, kita beli orang Islam ni. Cakap tu biar kita ada fakta. Memang kita dahulukan orang Islam, tapi pastikan yang berkualiti tinggi. Itu penting. Macam madu kan. Kita orang Islam punya, kita orang madu keluar. Tapi shipping from A to Z sampai kat kita tu semua bukan Islam punya. Sama juga. Jadi nak hukum tu berhati-hati. Memang kita dahulukan orang Islam ni produk, tapi kena beringat, jangan sampai terasa hati orang bukan Islam. Cuma orang bukan Islam pun kena belajar hormat orang Islam. Itu penting. Ini tak, dia pula yang melampau-lampau pula. Itu tak boleh. Orang bukan Islam dia kena hormat. Zaman Nabi, orang bukan Islam menghormati Nabi SAW yang duduk dalam Madinah. Tak boleh dia mempertikaikan azan kuat. Apa ni azan kuat? Tak boleh lah. Ini kan syariat kita. Tak boleh lah kita ni orang bukan Islam nak pertikaikan sekolah Melayu, nak pertikai dalam tu kenapa ada belajar Al-Quran, kenapa nak belajar agama, belajar Jawi. Tak payah, kita kan Malaysia. Tak boleh, kau jangan kacau. Nak belajar, silakan. Tak nak belajar, silakan keluar. Tak ada masalah. Kamu kan ada sekolah kebangsaan Cina. Tak salah. Saya sekolah Cina tu, Chonghua 1, 2, 3. Sekolah Cina 3 tahun. Sekolah Cina. Boleh cakap Cina, ingat tak tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunyi itu dah macam kungfu dah. Boleh cakap wo ai ni. Boleh. Tapi dah lupa tuan, dah duduk Arab lama. Adik saya yang sampai dengan 6 ada dekat 5-6 orang. Semua sekolah Cina, boleh cakap Cina. Dulu okey, kenapa sekarang dah over pula? Nak petikai Jawi, tu jangan. Awak kena hormat. Bila tak ada hormat antara kaum, akan berlakulah perbalahan. Itu yang Nabi larang tu. La asabiyah fil Islam. Tidak ada asabiyah dalam Islam. Melayu-Melayu, Cina-Cina, India-India. Jadi macam mana kawan kita yang Cina masuk Islam? Ni kawan saya yang buka dekat Bandar Baru Bangi kan ada kedai tayar kan? Adam masuk Islam. Dia masuk Islam, adik dia masuk Islam, rakan-rakan dia masuk Islam, kerja dekat syarikat orang Islam buat tayar. Ustaz, saya pening tau. Saya ni macam mana ya? Semua marah sama Cina. Sekarang saya ni Cina ke Melayu? Kau pening pula. Kau bukan Cina, kau bukan Melayu, kau Cina. Kau tetap Cina. Ustaz Farid Rabi. Dia kata saya bukan Melayu, saya India juga. Dia mengaku dia India. Padahal dia tu ahli Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Jaga bagian zakat seluruh negeri Selangor. Sultan bagi. Dia tetap India. So kalau kita cakap lebih-lebih orang India gini-gini, terasa hati. Dia India, mak dia India, bapa dia India, adik-beradik dia India. So kena berhati-hati. Nak bercakap tu mulut kena jaga juga. Kadang-kadang dalam WhatsApp group kan, ayat ya Allah, babi kau Cina. Makan babi sebab kau tu babi. Dalam tu ada orang Cina masuk Islam. Pensyarah juga. Terasa hati. Dia pun WhatsApp saya, Ustaz, macam mana ya? Perlu ke saya jawab? Tak payah jawab, kau diam sudah. Tapi saya terasa Ustaz, mak saya makan babi. Saya memang tak makan babi, tapi saya pernah makan babi. Saya sedih lah sebab dulu zaman jahiliah. Sekarang saya dah Islam, kenapa saya dihina dalam grup ni? Saya pun pensyarah juga. Alamak, betul juga ni.
kena berhati-hati. Mulut tu tolonglah jaga. Memang tak, Ustaz saya tak cakap, saya WhatsApp dia. Dua-dua dapat pahala dosa. Tu nak bercakap tu kena pandang-pandang kiri kanan juga. Ada kawan-kawan kita yang Cina masuk Islam, India masuk Islam, kan? Tu asabiyah sangat bahaya. Kadang-kadang kita bercakap tanpa fikir. Sebab Allah kata dalam Quran ni, benda ni ada dalam Quran, tuan-tuan. Dalam surah An-Nisa ayat 135, Allah membagi, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum wa awil walidain wal aqrabin. Allah suruh jadi adil kepada semua pihak. Dalam surah Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu. Allah pun bagi tahu, jangan kamu buat suatu benda sampai kamu nampak tidak adil. Itu pun satu yang kena beringat, tuan-tuan. Itu sebab yang Allah sebut dalam Quran, atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik dalam kalangan kamu adalah yang bertakwa. So dalam hal ini, tuan-tuan dan puan, ambillah perhatian. Saya bukan apa, sebab saya risau. Saya tengok orang dah mula bercakap tentang kaum, penghinaan pada kaum-kaum dalam WhatsApp group, sehingga merasakan menyebabkan orang dalam grup itu pun terasa hati dan bergaduh. Jadi tak naklah macam itu. Sebab kita kena hormat juga. Saya bercakap ni ada dasar kawan-kawan kita yang masuk Islam. Dr. Ridwan T lain kes. Dia semangat dia luar biasa. Dia dah lebih kuat daripada Melayu sebenarnya. Dia bagus, dia fakta dia kuat. Tapi dia, ialah mak dia pun dia cakap dia masih lagi Cina. Mak dia yang meninggal dunia, abang-abang dia. Tapi kita tak perlulah terjadi macam tu. Kita kena bijaksana lah, tuan-tuan. Susah juga dekat pejabat kita pun, kawan-kawan bukan Islam pun ramai kan. So macam mana kita menghadapi dia orang? La haula wala quwwata illa billah. Makna murid saya yang masuk Islam ramai. Saya rasa yang saya mengajar saja pun lebih daripada 50 orang. Sekarang ni dah berjaya dah dalam Islam dia. Yang saya Islamkan saya 11 orang. Daripada Kristian dia, daripada Buddha dia, daripada Hindunya, daripada tidak ada agamanya. Semua saya dah Islamkan. Lepas tu senang-senang kita nak maki, nak gunakan perkataan kesan-kesan. Itu kena berhati-hati. Saya takut nanti orang tu lebih baik daripada kita setelah dia masuk Islam. Sebab Nabi tak pernah kutuk Abu Sufyan. Abu Sufyan pernah menyakitkan hati Nabi apabila dia bunuh dia bunuh Hamzah. Arahkan bunuh Hamzah, ketua perang ketika perang Uhud. Wahsy bunuh Hamzah. Hindum datang, buka dan dada, makan jantung. Dalam satu riwayat, tuan-tuan, Nabi tak kata laknat engkau wahai Abu Sufyan dan isteri. Tapi dia tak cakap apa-apa. Nabi hanya doakan hidayah. Akhirnya Abu Sufyan, sahabat Nabi yang paling rapat dengan Nabi setelah Nabi berada di penghujung hayat. Isteri dia namanya Hindun. Puan-puan kena bersyukur. Daripada Hindun lah datangnya riwayat yang puan-puan boleh ambil duit suami yang tidak bagi nafkah. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Sebab Abu Sufyan kedekut. Dia kedekut. Jadi isteri pun tak boleh makan. Indun mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku curi duit Abu Sufyan? Kedekut sangat. Nabi kata, ambil untuk kau dan anak kamu. Curi. Perempuan, curilah duit suami. Tak ada masalah. Khudhi, bukan curi, ambil. Ikut kemampuan lah. Suami patut bagi RM100. RM100 kita ambil. Tak bagi. Katakan isteri kan tadi pergi kat pasar, pergi kat mana sini, you all pergi Giant. Maidin. You all pergi Maidin. You all pergi Maidin, beli barang Maidin, habis 120. Cakap dah kat suami, bang, saya tadi beli barang 120. Ya, buat dia orang tua. Malam ni suami pergi masjid. Dia tahu dah sudah 10 tahun kahwin, suami tak pernah bayar balik. Malam ni dia nak ambil balik. Dia rasa nak ambil. Boleh tak ambil? Boleh. Oh, cepat kan jawab kan. Isteri dia bang, dahsyat tu, cepat menjawab bab mencuri ni. Tapi kata nak ambil lah, dia boleh ambil 120 saja. Sebab itu hak akak. Beli barang-barang hak suami. Itu sebabnya kena beringat, suami ni dia tak boleh nak marah isteri kalau dia nak beli, kecuali benda-benda yang membazir. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Tapi kalau untuk diri tak ada masalah. Beli tudung, kata akak dah terlekung dah lama sangat dah. Terlekung lama sangat dah. Terkoyak rabak dah. Jadi nak belilah satu yang Khadijah, Siti Khadijah.
180 kan, belilah kita. Boleh, tak salah. Suami pakai kain mahal-mahal, baju mahal-mahal, butang mahal-mahal, tapi isteri terlekung sama SPM dulu. Maka isteri ada hak pergi beli dan dia ambil duit suami itu. Boleh, tak salah. Sudah, susah hati orang lelaki. Tak apa, tengok. Nak cerita tadi, Hindun yang dulunya jahat pada keluarga Nabi, akhirnya jadi orang yang paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis dia diguna pakai dalam undang-undang hudud. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, perempuan, jangan over. Nak marah orang, jangan melampau sangat dan jangan terlalu memuji pula. Ini kalau bila puji itu Umar Abdul Aziz terus tuan-tuan kita. Jangan terlalu memuji dan jangan terlalu menghina. Di pertengahan, mutawasitoh pula. Mutawasitoh itu najis. Dia bagi pertengahan. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya pertengahan. Jangan puji sangat, jangan terlebih sangat. Sedar. Ini tak. Kalau puji, masuk puji, Masya Allah, tak nampak dah orang lain. Ini Masya Allah, inilah sunnah Nabi, walaupun dia kafir. Dia baca Quran pun tak tu. Kita pun bagi hukum, tak apa. Kalau dia tak menghina, keluarkan hukum. Saya pernah cakap pada tuan-tuan kan, saya pernah cakap, tak salah orang Islam. Jadi itu sebabnya kita berhati-hatilah. Taksub tu berhati-hati. Tambah-tambah dalam politik, berhati-hati. Takut kita tergolong daripada orang yang tersilap. Itu je. Kalau dah tersilap, tuan-tuan nak kena minta maaf. Bukan senang. Gaduh ni, dia benda yang boleh menyebabkan kita gaduh, politik je. Sebab berhati-hati, jangan melampau sangat. Dalam masjid kita berjaga-jaga lah. Dalam grup WhatsApp taman, jaga-jaga. Sebab kita ni hidup serumpun. Bila meninggal kita sama-sama tolong. Mana ada orang cek Haji meninggal dunia, cuba tanya isteri, dia sepangkah apa? Mana ada. Dia tak tanyalah semua tu tuan-tuan. Yang penting dia mengucap kalimah syahadah, sini juga sembahyang. Betul kan? Tak ada apa. Itulah hidup kita. Jaga hubungan silaturahmi dan jaga hubungan sesama manusia. Wallahu a'lam. Baik, saya buka soalan. Bahagian gantung apa ni benda-benda tadi. Dalam 3 situasi ni apa hukumnya? Satu, gantung ayat Quran, bukan pelaris di kedai. Gantung ayat Quran dalam rumah sebagai hiasan, dan juga menggantung gambar-gambar keluarga di rumah. Okey. Ada 3 jenis tauam. Tauam ni menggantung. Kalau menggantungkan ayat-ayat Quran pada tubuh badan untuk niat untuk apa? Untuk pendinding, memang tak dibenarkan. Tapi kalau dia gantung ayat Quran, sekarang ni dia tak gantung gambar-gambar biasa, dia gantung wa may yattaqillah. Dia bawa wa may yattaqillah tu pergi ke bomoh dekat Thailand, jadikan bahan pelaris. Gantung, dengan itu pelaris akan datang. Dia tarik orang. Itu haram. Dia termasuk daripada syirik. Yang kedua, gantung untuk perhiasan. Ayat-ayat Quran digantung untuk perhiasan, dibenarkan. Tidak ada salahnya. Cuma kita gantung tu, kita kena ambil iktibar daripada gantungan-gantungan itu. Kita gantung dekat dinding ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Siapa yang takut pada Allah, aku buka pintu rezeki kepada kamu. Nampak? Ayat tu suruh kita baca. Bila kita sama Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, faham ayat tu, kita keluar dari rumah, jangan buat maksiat. Ini tak digantung, memang gantung betul. Jadi dinding itulah yang murah rezeki. Dia tak murah rezeki, duduk macam tu gantung, tak tahu apa-apa. Dia jadi gantung tu mesti kena ada sebab. Kenapa kamu gantung? Biar ingatkan saya kepada ayat Quran. Gantung surah Yasin agar kita ingat baca Yasin. Nampak? Gantung ayat kursi, ingat itu kena baca sebab Nabi suruh baca. Tu kita ingatkan, tak ada masalah. Tapi jangan, kenapa gantung banyak sangat ayat Quran? Biar syaitan tak masuk, tak boleh. Itu dah jadi ini pula. Jadi orang tangkal pula sama nanti. Itu satu. Nombor 3, gantung gambar-gambar family, tidak ada masalah. Cuma jangan letak gambar tok moyang kita, ada sebab. Tengok, nama ini zaman apa? Nenek dulu. Masya-Allah. Nenek dulu untuk guru silat. Letak gambar dia, iblis tak berani masuk. Itu dah khurafat lah. Kalau letak saja tak ada masalah. Boleh. Dibenarkan. Baik, ada soalan ni?
Ada? Apa dia? Online. Bawa sekali. Assalamualaikum Ustaz. Kalau suami tak mahu bagi nafkah sebab gaji isteri dah banyak, apakah hukumnya? Boleh ke si isteri ambil tiap-tiap bulan mengikut keperluan secara senyap-senyap? Cepat betul kau tanya, Kak. Kalau bab begini memang laju kau. Tuan-tuan puan, suami ni dia kena bagi walaupun sedikit. Sebab itu adalah hak dia. Yang duit makan lain, duit basuh baju lain, duit duit dia pergi bubur minyak tu lain. Kereta dia lah yang asas. Tapi kalau dia kata tak apa bang, awak tak payah bagi duit minyak kereta, duit kereta semua saya bayar. You bagi 100 dekat I. Sebab duit you tu sangat bernilai bagi diriku. Kalau dia minta gitu, wajib bayar. Duit apa tu? Nafkah. Bila dapat RM100, dia nak buat apa? Ikut dia. Duit isteri ni, dia punya gaji dia terpulang pada isteri nak buat apa. Tuan-tuan tak boleh nak kacau. Masukkan duit you kat I. You kena ingat, syurga you di bawah I. Lemparkan duit tu kepada I. Itu macam you wakaf juga dia kata. Tu tak betul. Sedekah juga tak. Dia bukan duit. Isteri, duit tu dia nak bagi mak dia, boleh tak? Nak bagi adik-beradik, boleh tak? Nak beli pencuci muka, boleh? Boleh Kak, gunakan duit tu. Dia bagi 100, akak nak buat apa? Terpulang pada akak. Yang akak kena minta izin adalah duit suami, yang suami kata, nah, ini duit dapur sebanyak RM500. Pastikan guna di tempat yang betul. 500 tu akak jangan guna. Akak guna betul-betul untuk makan dan minum. Macam yang dia bagi. Kalau nak guna kena minta izin. Katakan Pak Said bagi 500 kat kakak. 1,000. Pak Said mana dia? 500, keturunan Nabi 1,000. Bagi 1,000 macam tu. Pop dia bagi. Bagi. Ni duit apa 1,000 ni? Duit api, duit air, duit makan minum, pergi ke pasar, pergi ke Maidin, contoh. Jadi akak kena guna 1,000 tu apa yang Pak Said pesan. Sebab itu duit nafkah makan minum, bukan duit nafkah akak. Kecuali dia kata, okey, daripada 1,000 ni 100 you punya, itu nafkah you, 900 untuk makan minum. Akak ambil 100, itu akak punya, 900 tu untuk nafkah rumah. Sebab Pak Said tak sempat nak pergi pasar. Tu boleh guna. Yang masalah ni sekarang ni, dia ambil daripada 900 tu suami bagi, dia sapu 100. Tu tak boleh. Sebab suami dah bajet elok-elok. Tu kena pandai, kena bincang ni elok lah. Kena tahu yang mana hak kita, yang mana bukan hak kita. Ya kan? Macam mana? Kira, jangan takut, taubat je lah. Dah banyak ambil tu risau, taubat je lah. Pak Said ke redha je Pak Said tu lah. Tak apalah Kak. Yang lepas. Yang akan datang jangan buat lagi. Gitu, contoh. Yalah. Ya, suami dia ada hak dia. Yang bagi 100 tu pulang pada akak nak buat apa. Kalau itulah kan. Wallahualam. Baik, ada lagi soalan? Tanda-tanda kena sihir pemisah. Apa tanda-tanda kena sihir pemisah? Okey. Kalau ikut apa yang Datuk Dr. Harudin tulis dan buku dia tu, sihir tu, antara tanda-tanda sihir pemisah, dia menjadi benci kepada pasangan tanpa sebarang sebab. Tiba-tiba benci. Lepas tu dia menjadi antara sebabnya juga tempat-tempat utama, sebagai contoh alat-alat sulit menjadi busuk yang tidak tahu sebab. Pergi cek doktor kata tak tahu ni apa sebab ni. Dia busuk dia luar biasa. Bukan keputihan, bukan kekuningan, bukan kebiruan dan sebagainya. Yang ketiga, dia merasai perasaan yang sangat benci sampai tak mau tengok langsung. Yang keempat, rasa panas bila duduk berdekatan. Duduk je gaduh. Duduk je panas, dia rasa panas luar biasa. Sampai kadang dia kata, Ustaz, macam duduk tepi api neraka, katanya. Saya kata, pernah duduk api neraka ke? Sampai tahu dia macam tu. Dia kata panas, nak kata panas je tu. Like hell, dia kata. Panas sangat. Tu di antara tanda-tanda lah. Jadi kalau bergaduh sebab ada isu macam saya katakan tadi, curang apa semua, itu bukan sebab sihir, itu sebab awak. Ni tak ada sebab, tiba-tiba dia bergaduh. Itu mungkin tanda-tanda sihir pemisah.
Apa lagi dia ada, saya tak ingat, banyak lah dia sebut, tuan-tuan perempuan. Tapi semua tu kena berubat lah. Berubat. Nak elak kena sihir, amalkan amalan-amalan yang Nabi ajar. Antaranya zikir pagi, petang, jangan lupa. Itu pendinding. Mak surat jangan lupa baca. Baca, insya-Allah. Quran kalau boleh baca selalu. Tahajud jangan tinggal. Itu je. Tapi bila kita tak buat, dia akan datang lah. Nah. Saya tambah satu lagi, saya tambah jaga wuduk sepanjang masa. Jaga wuduk, biar ada wuduk selalu, insya-Allah. Benda-benda tu dia susah sikit nak masuk, insya-Allah. Baik, ada lagi soalan? Ni, adik dia muda ni. Ya, okey. Ada soalan? Tak ada. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Cuma tajuk bulan depan masih lagi dalam tajuk akan datang, kita akan bincang la i'tida' bil ansab wal alwan. Kita dilarang untuk berbangga dengan keturunan dan juga warna kulit. Itu bahaya. Kecuali keturunan Said, itu lain. Said dibenarkan, dia boleh mewawarkan. Syarifah dibenarkan sebab mereka ni keturunan Nabi yang perlu dipelihara. Dia ada orang buat kajian ni tentang keturunan-keturunan ni. Macam Pak Said, keturunan mana? Belah mana? Yaman. Wallahu alam. Ini memang dia tak ambil tahu langsung orang tua ni. Said tu Hisham, dia tengok dia sampai ke Yaman. Belah tu sampai ke mana? Belah Fatimah. Gitulah dia tengok dia punya keturunan ni. Dia orang tengok. Jadi ada orang dia ambil tahu, ada orang dia tak ambil tahu. Macam Pak Said kita ni bagus, dia tak ambil tahu langsung. Yang penting nama aku Said ke depan. Syarifah pun sama juga, dia tak boleh kahwin dengan Said. Kalau ikut kan, dia nak jaga keturunan tu. So itu tak apa, dibenarkan untuk dipelihara. Apa? Tak boleh. Ulama dah keluarkan hukum haram sebab dia menasabkan pada tempat yang tak betul. Dia beza tu Said dengan As-Sayyid. Alif lam tambah alif lam, itu tak apa. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, dia akan tulis As-Sayyid, tuan. Macam saya, As-Sayyid Muhammad Izhar, tuan. Tuan Izhar dekat visa, penghormatan tuan. Tapi kalau Sayyid sin saja, sin ya dal, itu tak boleh. Macam ni ejaan sin ya dal, Sayyid. Dia bukan As-Sayyid. Kalau As-Sayyid semua orang boleh. As-Sayyid Imam, As-Sayyid tu Imam. Ni Habib. Habib pun Habib diberi oleh ulama dekat Yaman. So tuan-tuan buat, dia jangan main bubuh itu, tak boleh. Jangan main sandar-sandar. Jadi tajuk-tajuk tu nanti kita bincang pada bulan depan. Ya, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang berhubung tentang warna kulit dan sebagainya. Yang menarik juga ni, ini berkaitan dengan kehidupan kita. Wallahu a'lamu bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'wat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.